Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fakhrazi bin Yahaya dari kelas DM3A bernombor matrikan 09 DM20F1025. Hari ini saya akan buat case study untuk subjek DJM 30062 Industrial Elektronik. Jadi, untuk case study satu ini saya akan membentangkan tentang kegunaan satu peralatan mekatronik device yang saya pilih satu mechatronic device ini kerana ia agak relate, dia agak berkaitan dengan kita punya kehidupan semasa sekarang, iaitu saya memilih RFID, iaitu Radio Frequency Identification. Okay, so what is RFID? So RFID is dia merujuk kepada wireless system comprised of two components that we refer as tags and readers. So RFID ni kebanyakannya kita boleh jumpa di kebanyakan tempat. Contohnya seperti di toll payment lah. Di toll payment sekarang kan kita pakai RFID, betul? Dan kita boleh jumpa di dalam gudang. Dalam gudang kebiasaannya pada sesiapa yang pernah bekerja di gudang, mereka akan menggunakan RFID untuk mengesan barang-barangan lah, seperti parcel or number tracking or location for the item itself lah. Okay. So the reader is a device that has one or more antennas that emit radio waves and receive signal back from the RFID tag. So the reader is selalunya kalau kita tengok kebanyakannya reader ni ada yang boleh handheld, ada yang boleh dipegang, ataupun kalau macam dekat RFID dekat toll payment tu mereka menggunakan pancaran lah. Mereka boleh the long range RFID reader. So untuk RFID tag dia menggunakan radio wave untuk communicate dia orang punya identity dan information yang ada pada RFID itu sendiri akan dibaca oleh reader terdekat. So dia boleh jadi the passive or active lah. So what is passive or active? Okay, passive RFID. Passive RFID is the text itself. Okay, tags are powered by the reader and do not have a battery. So RFID yang kebanyakan RFID yang selalunya kita boleh jumpa adalah seperti di kad sendirilah. Itu contoh simpelnya seperti ada kad. Okay, kad pembayaran yang menggunakan RFID. Ada ya? Ada. Wujud lagi. Kad RFID yang menggunakan kad pembayaran yang menggunakan RFID method. So untuk komponen aktif, komponen aktif merupakan RFID tags itu sendiri yang menggunakan powered by batteries. Okay. So RFID tag yang aktif ni adalah seperti yang menggunakan bateri lah, contohnya macam the reader itself. Okay. So selalunya RFID yang selalunya kita jumpa di dalam kebanyakan kereta yang ditampal lah. Yang ditampal kat kereta seperti apa yang anda lihat dekat skrin anda. Okay, itu sahaja yang kita nampak lah, yang boleh dibawa ke mana-mana saja dan tidak perlukan apa-apa sumber kuasa. Okay, dia hanya berkomunikasi menggunakan sound wave saja. Jadi, untuk RFID, apa kegunaan RFID itu? Okay, RFID is a system use radio wave at several different frequency to transfer the data. So in healthcare and hospitality, RFID technologies include the following application. So sekarang zaman dah maju. Di tahun 2021 sekarang ini, sekarang dah Disember 2021, RFID telah pun meluas digunakan. Jadinya dia tidak terhad kepada gudang lah. Tidak terhad kepada penggunaan di gudang ataupun di toll payment, malah ia digunakan di kawasan hospitality. Contohnya seperti inventory control, equipment tracking, toll payment and monitoring patient. So selalunya kalau monitoring patient ni mereka akan tengoklah kebanyakannya kalau mereka tengok dekat situ ada katil yang kosong dan katil yang tidak kosong. So mereka akan menggunakan RFID untuk scan sama ada apa katil itu masih boleh digunakan sebab tak ada orang, ataupun tidak boleh digunakan sebab masih ada lagi pesakit kat situ. Macam tu. Okay. So untuk RFID itu sendiri, okay, ini adalah contoh RFID yang kita boleh jumpa, bukan RFID yang boleh kita jumpa. Contoh seperti video yang ada di sini. Okay,
Video yang ada di atas ni adalah RFID yang pada pada sistem touch and go. Mereka tampal pada lampu dan kemudian anda pun setelah siap boleh gunakanlah. Just lalu di tol yang menggunakan RFID dan siap. Terus saja boleh digunakan. Dan ada juga RFID yang digunakan sebagai kita punya sliding door automatic. Seperti yang anda lihatlah. Jika menggunakan RFID, jika menggunakan RFID, mereka boleh masuk ke dalam pintu itu dengan pintu itu terbuka sendirilah. Dan pun automatik kan. So, macam mana dia berfungsi? So, kebanyakan RFID device-device yang menggunakan RFID itu sendiri, dia perlu berfungsi dengan dua komponen. Sama ada dua komponen, iaitu RFID reader dan RFID tag. Okey. Kalau tidak ada RFID tag, makanya RFID reader tidak akan membaca apa-apa input. Okey. So, maksudnya kat sini, jika anda lihat, sekejap saya ambil satu pen. Here's the pointer. Okey. Jika reader RFID tidak mengesan apa-apa RFID tag, maka reader RFID tidak akan merespon apa-apa. Okey. Makanya kat sini contoh jika anda lihat kat sini, jika kita bayangkan RFID tag yang ada di sini adalah sebuah kereta. Okey. Apabila RFID reader mengesan satu kereta yang mempunyai RFID tag, maka dia akan menghantar signal kepada Arduino dan menghantar signal kepada driver motor. So bila dia menghantar kepada driver motor, dia akan angkat dia pagar tol. Pagar tol. Kemudian bila dah angkat pagar tol, of course dia akan paparkan kepada LCD bahawa dekat dalam RFID kita ada berapa banyak baki. Macam tu, okey. Dan of course, supaya RFID itu berfungsi, RFID reader itu berfungsi, dia memerlukan sumber kuasa. So dekat sini RFID merupakan sebuah mechatronic device, okey, yang menggunakan kedua-dua jenis prinsip, iaitu mechanical dan elektronik. Okey. So, jika nampak dekat sini, kita tengok baik-baik. Andai kata kalau RFID tag ni tidak ada. So dekat sini dia tidak akan merespon apa-apa. So dia tidak akan ada perubahan macam dekat relay ke, dia tak akan switch on or switch off the pagar itu sendirilah. Maksud saya switch on or switch off tu adalah switch on, pagar itu terbuka. Kalau switch off, pagar itu tertutup. Itu maksud saya, okey. So, dekat sini, itu sahaja yang saya boleh simpulkan untuk RFID. Okey. Sebab apa saya pilih RFID? Sebab RFID amatlah berkait dengan kita punya environment sekarang ni. Okey. Zaman pun telah maju. Jadi, RFID mungkin masih lagi baru untuk manusia pada hari ini. Tapi it's okay. RFID masih lagi membangun, masih lagi banyak boleh dikembangkan dengan teknologi RFID ini. Jadi itu sahaja daripada saya, Muhammad Fakhur Razif bin Yahya dari kelas DM3A bernomor 09DM20F1025. Semoga kita berjumpa lagi dan Assalamualaikum.